Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah, yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah kerana kita dapat meneruskan sesi ulang kaji surah-surah dalam Al-Quran, yang mana kita pagi ini akan membincangkan surah yang berikutnya, iaitu surah Taha. Surah Taha. Surah Taha adalah surah yang menggunakan nama surah itu diambil daripada huruf hijaiyah, huruf abjad, iaitu huruf ta dan juga huruf ha, dipanggil ha simpul. Jadi surah Taha adalah surah yang secara jelas, secara terang yang kita nampak, memang ia merujuk kepada dua huruf abjad, huruf ta dan huruf ha. Adakah uh, Taha ini ada makna yang lain selain daripada membawa maksud huruf-huruf abjad? InsyaAllah sebentar lagi kita akan memberikan kupasan di sebalik penggunaan huruf ta dengan huruf ha di dalam surah Taha. Okay. Sebelum itu, kita ulang kembali kedudukan juzuk surah Taha, yang mana surah Taha ini ia berada pada juzuk yang ke-16. Okey, juzuk yang ke-16, yang mana surah Taha ini kesemua ayatnya, surah Taha ni ayatnya ada 135 ayat. Kesemua ayat surah Taha berada pada juzuk yang ke-16. Jika kita ingin merujuk halaman surah Taha ini, ia berada pada muka surat 312 sehingga muka surat 321. Ini bermakna kita dah masuk kepada pertengahan surah di dalam Al-Quranul Karim, ataupun kita dah masuk kepada pertengahan Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quran jumlah muka suratnya ada 604. Jadi kita dah masuk muka surat 312 sehingga muka surat 321. Okey, jom kita bincangkan secara lanjut apakah pengertian Taha yang dibincangkan oleh para ulama berdasarkan kepada kajian-kajian mereka. Okey, surah Taha ni para ulama membincangkan ada beberapa pengertian. Okey, pengertian yang saya nak kemukakan, yang kita nak perincikan, ada dua, walaupun ada pandangan ketiga. Ada pandangan yang mengatakan Taha adalah merupakan salah satu daripada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tetapi pandangan ini tidak dapat dikuatkan oleh mana-mana fakta sokongan. Kerana dalam hadis pun tidak ada menyebutkan nama Nabi itu adalah Taha. Hadis menyebutkan nama Nabi lain macam Ahmad, Muhammad itu sedia maklum, dan Nabi juga sebagai ada nama dia yang lain. Tetapi untuk nama Taha ni, setakat ini wallahu ta'ala alam, berdasarkan rujukan dan bacaan dengan kadar yang mampu, tidak menemukan mana-mana dalil yang menyokong kepada Taha ini adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada pendapat mengatakan seperti itu. Okey, tetapi yang kita nak beri tumpuan adalah Taha ini ada dua sudut makna, ada dua sudut pentafsiran. Okey. Pentafsiran yang pertama, para ulama mengatakan surah Taha ni memang
ia merujuk kepada dua huruf abjad. Okey, dua huruf abjad iaitu huruf ta dengan huruf ha. Okey, kita tahu huruf hijaiyah, huruf abjad dalam Al-Quran ada 28. Ada 28 kan? Daripada huruf alif, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra tu sampai huruf ya ada 28 kalau tak silap saya. Kalau salah tolong betulkan. Daripada 28 huruf hijaiyah itu, Allah menggunakan sebahagian iaitu separuh daripada huruf hijaiyah itu untuk dijadikan sebagai permulaan surah-surah di dalam Al-Quran. Sebab itu dalam Quran, kita akan menemukan ada 29 surah, yang menggunakan pada permulaan ayatnya, ini bukan nama surah ya, tetapi ayat 1, ada juga ayat 2, dia dimulakan dengan huruf-huruf abjad. Contohnya macam suratul Baqarah menggunakan 3 huruf iaitu alif, lam, mim. Begitu juga dengan surah Al-Imran, alif, lam, mim. Dalam surah Yusuf menggunakan 3 huruf kan, huruf alif, lam, ra. Okey, surah Taha seperti itu juga, ayat yang pertamanya menggunakan 2 huruf abjad iaitu ta dengan huruf ha. Begitulah dalam surah-surah yang lain. Macam surah Maryam pun menggunakan huruf abjad di permulaan surahnya. Kalau tak silapnya betul kan? Dalam surah Maryam. Okey. Makna kata huruf-huruf abjad ini ada 14 huruf yang Allah gunakan pada permulaan 29 surah, termasuklah surah Taha. Okey, justru itu pendapat pertama mengatakan makna Taha adalah merujuk kepada 2 huruf abjad daripada 28 huruf abjad, huruf Ta dengan huruf Ha. Ini adalah pengertian yang paling selamat, yang paling sahih sekali. Sebab tidak ada yang dapat menafikan huruf Ta dengan huruf Ha memang huruf-huruf abjad. Ini adalah pendapat yang pertama yang paling selamat untuk kita pegang. So kalau ada mana-mana pihak tanya apa maksud Ta dengan Ha, apa maksud surah Taha, kita kata Ta dengan Ha adalah 2 huruf abjad. Okey. Makna yang sebalik Ta dengan Ha itu, kita katakan wallahu ta'ala a'lam. Itu adalah pendapat pertama yang paling selamat untuk kita berpegang dengannya. Okey. Dalam masa yang sama, okey, kena ingat begini, walaupun Allah menggunakan huruf abjad macam huruf Ta dan huruf Ha, dia ada hikmahnya. Dia ada tujuannya. Kerana tidak ada mana-mana ayat Quran, huruf ke, kalimah ke, ayat ke yang tidak ada makna. Semua ada makna. Mungkin ada yang kita tak tahu, Allah saja lebih mengetahui. Seperti mana huruf Ta dengan Ha. Apa makna dia? Allah je maha mengetahui. Tetapi dari sudut sebab apa, hikmah apa digunakan dua huruf ini, para ulama membuat kajian. Kalau dihimpunkan ke semua, kalau kita himpunkan ke semua 29 surah yang menggunakan huruf abjad, maka para ulama mendapati selepas huruf abjad itu mesti ada berkaitan tentang Al-Quran. Lepas huruf abjad, dia akan sebut tentang Al-Quran. Contoh, kalau kita baca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Lepas Alif Lam Mim sebut tentang apa?
Zalikal kitabu la raiba fih. Dia sebut tentang Al-Quran. Seperti itulah ketika mana Allah menggunakan huruf ta dengan huruf ha. Selepas huruf ta dengan ha, Allah mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Lepas huruf Taha, Allah sebut apa? Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Allah menyebut tentang Al-Quran. Okey, kesimpulannya, para ulama menyebutkan apabila Allah menggunakan huruf abjad, huruf-huruf hijaiyah di permulaan 29 surah dalam Quran, seperti mana surah Taha, ia akan diiringi selepas itu penyebutan tentang keagungan Al-Quranul Karim. Okey. Jadi, makna pertama surah Taha ini, kita katakan ia berkaitan dengan pengagungan Al-Quranul Karim. Makna Taha ini adalah dua huruf abjad yang digunakan untuk menunjukkan kemu'jizatan Al-Quranul Karim. Okay, itu makna pertama bagi nama Taha. Okey, namun begitu, Okey, namun begitu, ada para ulama yang dapat mencari makna pada penggunaan huruf ta dengan huruf a. Huruf ta dengan huruf ha. Ha simple lah. Bukan ha pedas. Bukan kita kata huruf ha. Bukanlah juga huruf ra. Tapi huruf ha simple. Okey, ingat ya. Huruf ta satu huruf abjad. Ha satu huruf abjad. Para ulama kata huruf ta yang pertama adalah huruf ta yang pertama. Okey, adalah huruf yang menunjukkan kepada makna tughyan. Tughyan. Tughyan ni apa? Melampaui batas. Okey, para ulama kata huruf ta merujuk kepada pengertian melampaui batas. Melampaui batas, kalau bahasa Arab, dia guna kalimah tagha. Tagha. Kalau kita nak kata orang ni melampau, kita kata dia tagha. Dia telah melakukan perbuatan melampaui batas. Dia guna huruf ta dengan huruf ghin, lepas tu ya tak ada titik tu. Tu dia panggil tagha. Kalau orang itu memang jenis melampaui batas, kita guna dia at-tughyan. Itu makna pertama. Tapi ha belum lagi. Tapi dekat huruf ta. Para ulama yang mengatakan Taha itu adalah merujuk kepada orang yang melampaui batas. Okey, para ulama kata kerana huruf ta merupakan huruf abjad yang membentuk kalimah at-tughyan ataupun kalimah tagha. Okey, ada buktinya. Para ulama yang mengatakan tagha tu Taha tu ta tu merujuk kepada melampaui batas, para ulama mengemukakan dalil-dalil dia. Nak tahu? Dalam surah Taha ada berulang kali Allah menyebut tentang orang melampaui batas ni. Okey, contoh, tuan-tuan boleh buka ayat nombor 24 surah Taha, tuan-tuan akan jumpa perkataan tagha. Buka ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Allah kata kepada Nabi Musa, pergilah engkau kepada Firaun. Sesungguh dia ini tagha, telah melampaui batas. Jadi para ulama yang kata huruf ta bagi surah Taha tu, huruf ta pertama tu merujuk kepada cerita orang yang melampaui batas, perbuatan melampaui batas. Okey, para ulama menggunakan penyebutan ayat 24. Okey, tapi tak cukup lagi.
kita mantapkan lagi dengan ayat lain, kita lihat ayat 43 pula. Tengok ayat nombor 43, kita akan jumpa sekali lagi Allah menggunakan huruf ta tu. Okey, Allah kata pada ayat 43. Tadi ayat nombor berapa? Ayat 24. Kali ni ayat 43. Allah mengatakan, "Idhhaba ila fir'aun innahu tagha." Allah kata apa? Pergilah kamu berdua, iaitu Musa dengan Harun. Kamu berdua kena pergi kepada Firaun. Jumpa Firaun, dakwah Firaun. Kenapa? Innahu tagha. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Okey. Kita jumpa dua kali penggunaan tagha yang depan tagha itu menggunakan huruf ta. Okey, tak habis lagi. Kita ambil satu lagi dalam ayat yang ke-81. Ayat nombor 81, Allah menggunakan juga kalimah tagha. Tengok Allah kata apa? Kulu min tayyibati ma razaqnakum wala tatghaw. Tengok pada perkataan wala tatghaw. Allah menyebutkan tentang tatghaw. Allah kata makanlah apa-apa yang kami beri kepada kamu. Jangan kamu tatghaw. Kamu melampaui batas. Kita dah jumpa dah 3 kali pengulangan tentang melampaui batas yang depan kepada melampaui batas itu menggunakan huruf ta. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah, saya nak sebut satu lagi penggunaan kalimah tagha pada ayat yang ke-45. Ni kali keempat dah. Kita jumpa perbahasan tentang melampaui batas. Ayat nombor 45, Allah mengatakan, Qala Rabbana inna nakhafu an yafruta alaina aw an yatagha. Tengok, Allah berkata, Allah berfirman yang Allah mengatakan tentang doa. Okey, supaya tidak melampaui batas. Jumpa perkataan ay yatagha. Ini adalah berkenaan dengan kisah Nabi Allah ini adalah kisah Nabi Allah Musa, bukan, ini adalah kisah Nabi Allah Musa lah dengan Nabi Allah Harun. Mereka minta kepada Allah supaya jangan mereka termasuk di kalangan orang yang melampaui batas. Ini doa Nabi Allah Musa dengan Harun ni, dia sebut kepada Allah tentang minta dijauhkan daripada Firaun yang boleh melampaui batas. Dia cerita pasal Firaun. Okey, jadi kita dah sampai 4 kali kita sebut penggunaan huruf ta di dalam menceritakan tentang melampaui batas. Okey. Ada lagi tak dalam surah Taha yang Allah menyebut tentang melampaui batas yang menggunakan huruf ta, muncullah kalimah tagha. Okey, saya ulang sekali lagi. Bagaimana di dalam surah Taha Allah menyebut berulang-ulang kali perkataan melampaui batas, iaitu huruf ta. Itu perkataan kalimah tagha. Yang pertama, kita dah jumpa ayat nombor 24. Tagha. Kemudian kali kedua kita temukan pada ayat nombor 43. Allah sekali lagi kata Firaun ini tagha. Lepas tu dekat ayat nombor 45, ayat nombor 81, ayat nombor 81, kita jumpa Allah pesan supaya tidak melampaui batas, alla wala tatghaw, dan kita temukan pada ayat nombor 45 Allah menyebut tentang perkataan yatgha.
Ini menguatkan ayat-ayat yang kita sebut 4 kali perkataan Tagha tadi tu, menguatkan kepada para ulama, ada yang mengatakan nama surah Taha tu, ta dekat pertama tu merujuk kepada perbuatan melampaui batas. Okey, perbuatan melampaui batas. Okey, siapa yang melampaui batas itu? 3 tempat tadi tu merujuk kepada Firaun. Adakah Allah nak katakan surah Taha berkaitan dengan surah Ta tu adalah berkaitan dengan Firaun? Okey, nanti kita akan lihat jawapannya, tapi yang kita dapat tahu, Ta yang huruf Ta tu merujuk kepada perbuatan melampaui batas. Okey, bagaimana pula dengan huruf Ha, Ha, Ha? Ha, simple tau. Kata para ulama, manakala huruf Ha merujuk kepada hidayah. Hidayah. Merujuk kepada hidayah. Okey, nak kuatkan kenyataan yang kata Ha itu merujuk kepada hidayah, maka kita kena cari dalam surah Taha itu ada tak menyebut tentang hidayah. Kita cari, cari, cari. Alhamdulillah, kita jumpa pada ayat yang ke-50 Allah menyebut tentang hidayah. Okey, tengok ayat 50 surah Taha. Allah mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini Allah nak cerita setelah Allah ciptakan semua ni. Okey, Allah ciptakan kejadian-kejadian ni, kemudian Allah buat apa? Thumma hada, thumma hada, hada. Hada tu hidayah lah. Tetapi perkataan hada, ha, dal, ya tak ada titik tu, hada, huruf depan dia apa? Ha. Ha. Ha kat situ adalah huruf yang menjadi kepada nama surah. Ta, ha. Ha tu apa? Hidayah. Apa contoh ayat dalam surah Taha ada sebut tentang hidayah? Ayat nombor 50. Okey, ayat lain? Ada. Kalau buka ayat nombor 79, sekali lagi kita akan jumpa Allah Ta'ala kata apa? Allah mengkaitkan Firaun yang tak dapat hidayah. Allah kata apa? Wa adalla Firaun wa qaumahu wa ma hada wa ma hada. Hidayah juga. Allah kata Firaun dengan kaumnya mereka tak dapat hidayah. Allah kata wa ma hada. Hidayah. Ayat 79. Okey. Jelas tak setakat ni tuan-tuan dan puan? Okey. Nak lagi tak ayat lain? Ada. Ada lagi tempat lain dalam surah Taha ni. Allah mengulangi perkataan hidayah. Iaitu ayat yang ke-122. Ayat 122. Allah Ta'ala kata apa? Allah kata, ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. Ayat nombor 122 ini Allah menceritakan tentang taubat Nabi Allah Adam. Allah Ta'ala kata, Allah telah memilih Adam. Allah terima taubat Adam, kemudian Allah juga memberi hidayah kepada Adam. Allah membimbing Adam untuk dia bertaubat. Okey, kita dah jumpa 3 kali dah penyebutan tentang hidayah. Okey, ada lagi tak hidayah dalam surah Taha ni? Ada. Ada lagi. Kena tengok ayat nombor 82. Kita akan jumpa Allah mengatakan tentang orang memuji orang yang beriman, orang yang buat amal soleh,
Lepas tu dekat hujung ayat 82 Allah kata apa? Thummah tada, thummah tada. Kemudian Allah memberikan kepada mereka hidayah. Ha, Alhamdulillah. Dah kali keempat dah kita jumpa ayat-ayat dalam surah Taha menyebut tentang hidayah. Ada kaitan ke dengan nama surah tu? Ha, ha itu merujuk kepada hidayah. Lepas tu kita jumpa penggunaan kalimah hidayah 4 kali dalam surah Taha. Adakah ia kebetulan? Sebab tu para ulama mengatakan dalam nama surah tu merujuk kepada hidayah. Okey. Ada lagi ke sebut tentang hidayah? 4 kali je ke? Tak, ada kali kelima. Allah ulang perkataan hidayah tu ayat nombor berapa? 135. 135 Allah mengatakan, Allah sebut ayat 135 tu. Wa manih tada. Yang ni saya ambil ayat hujung tu. Dia kata, wa manih tada. Sesiapa yang mendapat hidayah. Kali yang kelima dah diulang perkataan hidayah. Jadi, boleh ke kalau kita nak katakan ha dalam nama surah Taha, ha kat situ merujuk kepada hidayah? Sebab tu ada para ulama, dia mengatakan dekat nama surah itu selepas huruf Ta tu memang menceritakan tentang hidayah. Para ulama bukan cakap kosong-kosong, mereka bukan cakap teka-teka je, tak, mereka membuat kajian. Bukan sekadar tu, Allah ulang lagi. Allah ulang lagi dekat surah Taha tu hidayah. Buat kali yang keberapa dah? Tengok ayat nombor 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allah mengatakan tentang hidayah. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. Lepas tu Allah ulang. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ. Sekali lagi jumpa hudaya. 2 kali diulang kalimah hidayah pada ayat 123. Okey. Boleh terima tak kalau dikatakan ha pada pada nama surah itu merujuk kepada hidayah? Lepas tu para ulama mengatakan bahawa ha dalam nama surah itu merujuk kepada hidayah. Okey, kenapa nak kena cari macam tu? Sebab tu kita ni sedang membuat ulang kaji nama surah. Daripada nama tu, dia dapat mencari jawapan tujuan surah. Tak percaya? Sekejap kita akan tunjukkan pada tuan-tuan dan puan. Kita ni tuan-tuan nak baca surah Taha ni yang kita katakan tadi yang mempunyai 135 ayat ni. Tak dan nak baca, nak faham 135 ayat dalam masa beberapa minit je. Kan, dalam masa 40 minit, nak cari apa sebenarnya surah Taha ni Allah nak sampaikan kepada kita. Tapi para ulama, mereka mengkaji nama-nama surah ni, mereka kaji dekat nama tu, mereka dapat bahawa surah Taha ni, dia ada kaitan dengan orang yang melampaui batas dan berkenaan dengan hidayah. Betul. Tadi saya telah sebutkan. Ta adalah merujuk kepada perbuatan melampaui batas. Kita dah sebut ada 4 kali dalam surah Taha. Allah sebut tentang 3 kali tentang Firaun. Dia togha, dia melampaui batas. Sekali Allah sebut tentang kepada kita, jangan melampaui batas. Manakala huruf ha merujuk kepada hidayah, lebih daripada 5 kali Allah sebut tentang hidayah. Justru itu para ulama mengatakan surah Taha adalah surah yang memberi makna ta dengan ha tu
membawa maksud perbuatan melampaui batas dan tentang hidayah. Ambil je dua maklumat ni. Perbuatan melampaui batas dan juga hidayah. Okey, nak ingat dia. Macam mana kita boleh dapat dua perkara itu kerana mengambil huruf ta dengan huruf ha. Okey. Tujuan, okey, dah dapat dulu justifikasi nama. Okey, sekarang kita nak bincangkan pula tentang apa maqsad bagi surah Taha. Apa tujuan? Kalau saya sebut maqsad tu bahasa Arab lah, bahasa Melayu kita adalah tujuan ataupun objektif. 135 ayat surah Taha ni para ulama membuat kesimpulan. Para ulama ni seperti mana Dr. Ali Hassan lah dalam kajian dia yang PhD tu. Ulama dia sampai kaji nama Quran ni sampai dijadikan tesis PhD. Punya kesungguhannya nak mengkaji Quran tu. Jadi apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan ni juga sebenarnya adalah hasil kajian ilmiah yang telah dibuat oleh para ulama. Bukan teka-teka je, bukan sangkaan-sangkaan saja, tidak. Tapi berdasarkan kepada kajian yang telah dibuat oleh para ulama. Bukan satu buku, tapi 2, 3, 4 buku yang para ulama ulas banyak tentang nama surah je. Moga-moga dengan pendekatan seperti ini dapat memberikan kita satu ilmu yang baru. Rupa-rupanya nama surah itu ada ilmunya kat situ. Ada maklumatnya dekat situ. Okey, tuan-tuan, tujuan surah Taha ni apa? Para ulama mengatakan tujuan surah Taha ni dia pergi kepada bincang tentang siapa yang berpaling daripada wahyu, dia akan mendapat kesengsaraan. Dia akan dapat kebinasaan. Dia takkan bahagia. Itu bahagian yang pertama. Apa dia maksud dia? Okey. Surah Taha tujuan dia adalah nak merujuk kepada siapa yang berpaling. Dia tolak wahyu Allah, dia akan mendapat kesengsaraan. Dia akan dapat kesengsaraan. Manakala siapa yang ikut wahyu Allah, dia akan dapat kebahagiaan. Dia akan selamat dunia akhirat. Tapi siapa yang tolak wahyu Allah, dia akan sengsara di dunia, dia di akhirat. Okey. Ada pula kajian lain mengatakan surah Taha ni Allah Ta'ala nak mengatakan kebahagiaan akan diperolehi dengan ikut wahyu Al-Quran. Siapa tak ikut wahyu Quran, dia akan dapat kesengsaraan. Lebih kurang sama lah seperti yang pertama tadi. Okey. Kalau ada yang bertanya, apa kaitan nama surah Ta dengan Ha kepada isu bahagia ikut wahyu, sengsara kalau tak ikut wahyu? Ada berkaitan dia. Apa berkaitan dia? Macam mana nak kaitkan dia? Tadi kita katakan, ingat ya, pertama tu kita pegang macam ni. Okey, siapa yang baru ikuti? Kita telah ulas bahawa makna Taha, makna yang pertama merujuk kepada dua huruf Al-Quran yang merujuk kepada mukjizat Al-Quran. Ini pengertian yang pertama pada nama Taha. Okey, ada kaitan tak dengan tujuan surah kita? Ada. Sebab memang tujuan surah Taha adalah untuk menekankan kepada ikut wahyu. Wahyu apa? Adalah wahyu Al-Quranul Karim. Kalau kita wahyu Al-Quranul Karim lah. Jadi kalau ikut wahyu Al-Quranul Karim, kita akan bahagia. Kita tak akan mendapat kesengsaraan. Okey. Apa pula perkaitan dengan ulasan yang kedua kata nama surah Taha itu
To dengan ha itu, to itu adalah melampaui batas. Dekat situ adalah hidayah. Lah, Al-Quran kan adalah hidayah. Kan Quran itu sumber kepada hidayah. Hudal lil muttaqin. Sesuai juga. Kena juga tu. Serasilah antara nama surah dengan tujuan surah. Okey. Kalau pula ada yang nak mungkin kita nak dapatkan lagi maklumat. Tujuan surah Taha nak katakan juga siapa yang ingkari hidayah, dia akan sengsara. Okey, apa berkaitan dengan nama surah? Okey, Al-Quran, kita pun telah sebut. Sebelum surah Taha, kita dah jumpa surah apa sebelum ni? Yang cerita tentang ketinggian Al-Quranul Karim. Kita dah belajar sebelum ini dekat surah Al-Isra'. Allah mengangkat darjat Quran ni, tingginya Quran ini. Dibagi kepada Rasul yang berjalan pada tempat yang tinggi. Maka ketinggian martabat orang beriman ini adalah pada Al-Quran. Jadi kalau kita amalkan Quran, ikut Quran, bahagia kita. Okey, kalau ada pihak bertanya, lepas tu macam mana pula kita nak kaitkan dengan yang orang melampaui batas tadi, hidayah tadi tu? Orang yang berpaling daripada wahyu adalah Fir'aun. Orang yang berpaling daripada wahyu adalah orang yang melampaui batas. Orang melampaui batas itu, dia takkan melampaui batas kalau dia ikut wahyu. Dia takkan melampaui batas. Tapi kalau dia tak ikut wahyu, dia tak ikut hidayah Quran tu, dia akan jadi manusia melampaui batas. Manusia yang Allah bagi contoh dekat surah Taha yang melampaui batas adalah Fir'aun. Sebab tu tiga kali Allah ulang tentang Fir'aun itu Tagha. Dia itu Yatgha. Okey. Maknanya kita pusinglah macam mana pun. Memang tepat tujuan surah ini dikeluarkan dengan dikaitkan dengan nama bagi surah tersebut. Tuan-tuan, kalau nak kukuhkan lagi, Quran ini cerita tentang bahagia dan derita. Maksudnya kalau ikut Quran bahagia, tak ikut Quran derita, kita ambil ayat awal surah Taha. Pembukaan surah Taha tu, kita akan jumpa Allah cerita tentang derita dan bahagia. Okay, nak tengok ayat dia? Okey, kita pergi kepada ayat pertama kedua yang menjadi nama surah itulah. Okey, kita lihat ya. Ayat nombor pertama bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Itu ayat pertama. Lepas ayat pertama tu Tuhan kata apa? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah kata apa kepada Nabi? Kami tidak turunkan Quran kepada engkau, wahai Muhammad. Bukan engkau untuk jadi susah. Nampak tak? Tuhan menyebutkan Quran yang turun ni bukan nak menyebabkan Nabi menjadi susah. Bukan nak menyebabkan umat Nabi jadi susah. Tapi untuk apa? Untuk kebahagiaan. Jadi dekat ayat yang kedua pun dah bagi syarat kepada kita. Surah ni nak sebut tentang apa? Tujuan dia apa? Tujuan dia nak bercerita tentang Al-Quran. Kalau ikut, dapat kebahagiaan. Kalau ikut, bukan kita akan jadi sengsara, tak. Tapi adalah untuk memberikan kebahagiaan, bukan menyusahkan kita. Inilah penerangan ringkas yang dapat kita sama-sama lakukan untuk sesi pun namanya ulang kaji. Ya, kerana banyak lagi keperluan lain yang perlu kita selesaikan. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah atas rahmat yang Allah bagi kepada kita, kita dapat menyelesaikan ulang kaji, membincangkan nama bagi Ha dan juga dapat membincangkan tentang maksud, tujuan bagi surah Taha. Okey, sebelum kita tamatkan, para ulama juga mengatakan surah Taha ni dia ada nama lain dia. Nama lain dia adalah surah Musa. Maksud dia kalau kalau kita nak tahu kisah Nabi Musa, paling panjang sekali ayat yang menyebutkan kisah Nabi Musa adalah surah Taha.
Sebab itu para ulama kata surah Taha ni nama lain dia surah Musa. So selepas ni kalau ada mana-mana pihak yang dikata ada dalam Quran surah Musa, kita jangan terkejut pula sebab kita takkan jumpa istilah Musa tu. Tapi rupa-rupanya ia surah Taha. Kenapa? Kerana surah Taha surah yang paling banyak ayat-ayatnya yang menyebut kisah Nabi Musa. Sebab tu siapa-siapa yang mengkaji kisah Nabi Musa, tidak boleh tidak dia mesti merujuk surah Taha. Jelas tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah. Dia surah-surah Al-Quran ni ada nama-nama lain yang para ulama letakkan. Sebenarnya pada nama-nama tu dia berikan kita gambaran awal surah tu tentang apa. Macam kita belajar surah Nahlu, surah Lebah. Suratul Nahli, surah Lebah. Nama lain surah Lebah adalah surah Ni'am. Surah nikmat-nikmat. Sebab apa? Surah yang paling banyak sebut nikmat Tuhan. Itu contoh. Kalau kita belajar surah nanti kita akan belajar surah semut. Surah An-Namli, surah semut. Surah tu ada nama lain dia. Surah apa? Surah Sulaiman. Kenapa? Kerana itulah surah yang paling panjang menyebut tentang kisah Nabi Sulaiman. Macam tu, senang nak ingat. Surah Taha, ingat surah Musa. Kenapa dengan Musa? Kisah Nabi Musa panjang. Bermula ayat nombor 9 sampailah ayat nombor 98. Sekejap ya, saya kujur. Ya, tuan-puan. Sampai ayat nombor 99. Kita bayangkan ya. Ayat nombor 9 surah Taha sampai 99. Ada berapa ayat? Tentang Nabi Musa. Ada kaitan ke dengan Ta dengan Ha tu? Ada kaitan. Sebab apa? Sebab manusia yang Tara, yang melampaui batas adalah Firaun. Duduk dalam kisah Nabi Musa, cerita Nabi Musa. Lepas tu Nabi Musa membawa hidayah. Ada berkaitan dengan hidayah yang telah pun kita bincangkan. Wallahu ta'ala alam, itulah sesi ulang kaji kita pada pagi ini. Itu saja, insyaAllah kita akan bincang lagi untuk sesi ulang kaji yang berikutnya. InsyaAllah kalau ada kesempatan, kita cuba bincang pada malam ini. Kalau tak sempat, kita akan jumpa esok pagi. Okey, kita akan bincang surah yang berikutnya selepas surah Taha, iaitu surah Al-Anbiya. Ini bermakna sehingga jam 11 pagi kita dah selesai membincangkan, kita dah selesai buat ulang kaji juzuk yang ke-16. Alhamdulillah, tiada yang patut diucapkan, yang tidaklah ada ucapan yang paling sesuai adalah dengan melainkan kita mengucapkan syukur, banyak puji kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan kerana Allah yang pilih kita, kalau bukan kerana Allah yang memudahkan urusan kita, kalau bukan kerana Allah yang memberikan hidayah kepada kita, tentu kita takkan dapat mengikuti sesi ulang kaji ini. Kalau orang yang ikut di TikTok, dia jumpa banyak live. Ada live orang berniaga lah, macam-macam lah. Tapi Allah memilih kita untuk nak ikut dah sekejap, nak klik lah live itu sekejap, nak ikut apa yang dibincangkan. Jadi adalah satu rahmat yang besar pada Allah. Kita dapat gunakan walaupun dalam kesibukan cuti sekolahnya, macam-macam nak kena buat ni. Tapi Alhamdulillah Allah bagi juga ruang untuk kita mendengar. Allah bagi juga ruang untuk kita belajar. Moga-moga kita masuk Ramadan pada tahun ini. Moga-moga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan dan kita dapat melalui sesi tadarus kita bulan Ramadan ini dalam keadaan kita memahami apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada setiap juzuk yang kita lalui. Jadi moga-moga dapat banyak manfaat. Tuan boleh sharekan maklumat ni pada siapa saja. Yang paling penting kita fikir macam mana nak buat amal. Macam mana nak buat kebaikan, macam mana kita nak faham Quran, macam mana kita nak membumikan Al-Quranul Karim. Mohon maaf ya, kesilapan, kesalahan, kekurangan. Kalau ada mana-mana saya tersalah dalam menukilkan apa saja maklumat yang berkenaan, tolong diberikan teguran. Itu saja. Okay, kita buka kalau ada mana-mana soalan, tuan-tuan dan puan-puan, adakah? Dekat Zoom ada apa-apa
persoalan ke? Dekat Zoom tak ada Ustaz. Okey, dekat FB page Malaysian Tadabbur Academy ada persoalan ke? Tak ada juga. Tak ada. Okey, kalau begitu kita tutup pengisian kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.